Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Semoga dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama bersantai lah untuk mengulang kaji ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid ini salah satu ilmu yang kita dituntut untuk mempelajarinya. Dan adakah suara saya jelas? Kalau jelas, boleh tuliskan di komen jelas. InsyaAllah saya akan mulakan halaqah kita dengan Ummul Kitab, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu pada malam ini pertama kalinya di slot santai bersama saya. Dan pastinya tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya kenapa kita melaksanakan ataupun kita buat slot santai PKP ini. Jadi sejak dilaksanakan perintah kawalan pergerakan ini, maka ramailah di antara kita yang kita kata bersedih mungkin sebab tak dapat belajar Al-Quran macam selalu. Dan biasanya pada waktu ini kita mungkin di kuliah-kuliah bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan para asatizah belajar Al-Quran talaqi. Tapi bila PKP ni macam ramai yang saya tengok mungkin tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Jadi atas dasar itulah kita laksanakan. Kami percaya bahawasanya terdapat ruang dan ruang. Bukannya bermakna PKP ini kita tak boleh belajar. Dan kita mesti manfaatkan media massa ataupun media sosial seperti Facebook ini ke arah kebaikan, ke arah mengajak orang ramai untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Jadi kita pun buatlah, laksanakanlah siri ulang kaji tajwid ini. Kenapa subjek tajwid dipilih? Kenapa subjek tajwid dipilih? Kerana dalam banyak-banyak ilmu, pertamanya ialah ilmu ini adalah ilmu yang paling asas ataupun basic sekali. Asas yang paling basic sekali untuk seorang yang bergelar Muslim ataupun mukmin.
untuk dikuasai sebelum pergi kepada ilmu-ilmu yang lain yang lebih jauh lagi. Minta maaf lah, anak-anak saya pun ada di sini. Jadi itu sebab pertama. Sebab kedua ialah saya percaya dan yakin bahawasanya ramai orang di luar sana yang nak belajar tajwid masa bukan PKP dulu. Tetapi ramai yang sibuk sangat. Sibuk. Ibu-ibu, ayah-ayah sibuk. Tak sempat nak belajar Al-Quran. Anak-anak juga mungkinlah lebih banyak masa untuk belajar tajwid ataupun Al-Quran berbanding dengan ibu ayah, tetapi pun masih tidak sebanyak waktu yang ada waktu PKP ni. Jadi saya harap dengan adanya santai tajwid ini, maka kita boleh bersama-sama ulang kaji, duduk family, sambil minum air, minum kopi, tengok TV, sebelah telinga pakai earphone, dengar. Kita nak ulang balik subjek-subjek ataupun perkara berkaitan dengan ilmu tajwid yang dah mungkin kita pelajari dulu, lama dah. Sekolah rendah dulu kita dah belajar, menengah dah belajar, universiti dah belajar, ataupun kita juga masih lagi sebagai pengajar Al-Quran. Jadi kita pun kadang-kadang kita mengajar Quran, kita pun lupa dengan tajwid ni. Jadi sebab itu kita memilih mata pelajaran ataupun kita panggil bukan mata pelajaran lah, kita panggil subjek ataupun ilmu tajwid untuk dibahaskan. Sebelum itu saya nak mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat yang ada di Facebook ni, antaranya Zurairah Embong. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mainuddin, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Muhammad Faizul, Izan Almira, okay. Sheila Ibrahim, Nur Hidayah, Nurdin Rashid, Muhammad Mustaqim Hamidun, Abdul Haris. Ramai di sini, masya-Allah, alhamdulillah malam ni yang join. Dan kalau tak keberatan boleh sharekan video ni. Bukan share tu kenapa? Kerana kita nak manfaat yang ada dalam sharing momen ini dapat dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang tidak sempat melihat ataupun tengok pada waktu ini. Baik. Jadi kita nak mulakan dengan perbahasan berkaitan dengan ilmu tajwid. Ramai orang di luar sana mengajar ilmu tajwid. Tetapi ramai orang keliru antara apa itu tajwid dan ilmu tajwid. Jadi nak memudahkan ceritanya, saya pada malam ini dan malam-malam seterusnya akan menggunakan kitab Tajwid Al-Quran, Qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Asy-Syatibi, yang disusun oleh Abu Mardiyah. Di mana kitab ini merupakan sebuah kitab yang agak tebal, ditulis oleh orang berbangsa Melayu kita. Dan tak salah saya dia dah ada cetakan baru. Cuma sebab PKP ni saya tak sempat nak pergi ambil yang baru yang saya dah beli tu. Jadi saya gunakan yang versi yang lama. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan, jangan risau. Walaupun buku ni kelihatan tebal, tapi insya-Allah saya tidak akan mengulas terlalu dalam, dan tidaklah terlalu surface juga. Tetapi kita akan ulas benda-benda yang penting berkaitan dengan perbahasan yang dibahaskan oleh penulis buku ini. Kerana saya nak perbincangan kita pada malam ini dapat difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Baik seorang ibu, ayah, ustaz, asatizah, anak-anak kecil dan sebagainya. Baik. Jadi ahlan wa sahlan yang baru masuk ke page kita, boleh sharekan santai bersama saya ni, insya-Allah. Kita mulakan dengan takrifan ulama berkaitan dengan apa itu tajwid. Bila sebut tajwid, apa yang tuan-tuan terbayang? Cuba tulis kat saya sikit. Cuba tuan-tuan tuliskan di komen tuan-tuan. Bila sebut tajwid, apa yang terbayang di fikiran tuan-tuan? Apakah itu tajwid? Berlagukah dia? Baca Quran dengan betulkah dia ataupun apa? Boleh komen. Saya nak tengok tuan-tuan bergerak sikit, type. Kerana kadang-kadang kita belajar satu benda ni, kita dengar saja,
efek dia kurang berbanding dengan kita kata apa, bergerak sikit tangan jari menaik kan. Bila sebut tajwid, apa yang tuan-tuan fikir? Apa yang tuan-tuan tergambar di fikiran? Okey, ramai orang faham tajwid ni, kadang-kadang dia ingat tajwid ni taranum. Itu masalah. Budak lagi dia tengok saya nak mengajar, dia ingat saya nak mengajar taranum malam ni. Jadi bukan taranum. Jadi tajwid ini Sheila Ibrahim katanya rasanya baca Quran dengan tartil ustaz. Itu jawapan yang pertama. Baik. Hukum bacaan kata Suhaib Ishaq. Tajwid itu hukum bacaan. Ada lagi? Saya nak tengok jawapan tuan-tuan, adakah sama dengan apa yang ada dalam kitab ni. Membaca dengan betul kata Abdul Tawwab. Membaca dengan betul, dengung, cukup harakat. Itu antara jawapan-jawapan yang diberikan. Baik. Kita nak tengok, biasanya bila kita bincang tentang ilmu Islam, ilmu apa pun, dia akan bincang dari sudut tarifan, dari sudut bahasa dan juga istilah. Baik. Di sini saya nak nyatakan bahawasanya hukum belajar tajwid. Bukan hukum, sorry. Santai-santai, jangan marah. Okey, baik. Tajwid itu bermaksud dari segi bahasa ialah memperelokkan sesuatu. Ialah macam kita memperelokkan rumah kita, memperelokkan pakaian kita, memperelokkan apa saja. Tajwid tu, jada, yujidu ataupun ajada. Jadi bila kita ajada syai', memperelokkan sesuatu. Itu secara umumnya ajada memperelokkan. Baik. Namun dari segi istilah, ia adalah istilah ilmu para ulama tajwid ataupun para qurra. Tajwid ini merujuk kepada merujuk kepada proses mengeluarkan huruf hijaiyah dari makhrajnya, dan diberikan hak serta mustahaknya. Ini yang kita nak bincang bila kita kata tajwid ni, apa dia? Itulah proses mengeluarkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada berapa? Boleh teka juga ni ada berapa? Huruf hijaiyah ni ada, kalau termasuk dengan alif, ada 29. Okey? Baik. Jadi bila kita kata tajwid itu ialah maka kita nak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah ni, alif sampai ya itu, daripada makhrajnya, daripada tempat keluar dia. Tempat keluar, sebab setiap huruf itu ada tempat keluar dia. Dia bukan macam bahasa Melayu, bukan macam bahasa-bahasa lain di dalam dunia. Bahkan saya ambil contoh bahasa Melayu lah, sebab bahasa kita mudah nak faham. Bahasa kita ada tak kita sebut A, B, C, D, E, semua tu ada tempat keluar huruf dia, ada tak? Saya yakin tak ada. Tak pernah pula kita bincang macam mana keluarkan huruf itu, daripada mana tempat dia. Tapi huruf hijaiyah ini, huruf Al-Quran ini, dia ada tempat keluar dia. Jadi tajwid itu adalah mengeluarkan huruf hijaiyah daripada tempat keluar dia, dan diberikan hak serta mustahaknya. Apa dia hak tu? Hak huruf itu. Hak huruf itu, baik dari sini, hak huruf itu ialah meliputi sifat-sifat asal yang terdapat pada huruf hijaiyah. Itu hak dia. Bila kita kata hak huruf, merujuk pada sifat dia. Maksudnya kita keluarkan huruf itu daripada makhraj dia, dengan memberikan hak-hak dia, seperti antaranya sifat syiddah contohnya. Bila kita pergi jauh nanti kita akan belajar lah, kita akan tengok dan kaji balik. Rakhawah, tafashi, itbaq, isti'la, dan lain-lain. Jadi itu adalah hak huruf. Manakala mustahak, mustahaknya baik, iaitulah memberikan hak, dan mustahaknya iaitu sifat-sifat yang mendatang. Baik. Dalam kita baca Quran ada huruf-huruf yang kalau dia saja maka kita panggil hak dia saja. Tapi contohnya apabila contohnya nun, huruf nun. Bila nun ini bertemu dengan contohnya huruf ya, maka datanglah satu sifat yang baru. Asalnya nun itu ada gunnah asliyah pada kadarnya, tetapi dia tidak dibaca dengan dengung sepanjang 2 harakat contohnya, dan tidak diidghamkan ke dalam huruf lain. Dia baca izhar, min contohnya, man. Tapi bila kita baca berjumpa dengan huruf ya, maka di situ datang sifat-sifat yang mendatang yang lain, kerana dia bertemu dengan hal lain.
Maksudnya bukan sifat original dia, maka dibaca secara idgham. Idgham itulah kita panggil sifat-sifat yang mendatang. Boleh faham ya? Ada orang yang tanya di sini, Ustaz guna buku mana ni? Buku saya sebut tadi, buku Tajwid Al-Quran, Qiraat Asim, Riwayat Hafs, Tariq Syatibi, karangan Abu Mardiyah. Boleh tengok buku ni. Saya rasa kadang-kadang semua orang tu ada. Saya bukan nak promote buku, saya pun bukan jual buku ni. Cuma kalau siapa yang ada tu boleh rujuk pada muka surat 70. Baik. Jadi baik. Sifat-sifat yang mendatang. Ini kembali pada tajuk kita tadi, sifat-sifat yang mendatang. Jadi sifat-sifat yang mendatang ni banyak. Antaranya izhar, idgham, tafkhim, tarqiq, tebal nipis huruf. Ada yang huruf yang asalnya tebal. Asalnya tebal. Ada huruf yang asalnya nipis. Huruf ra, sifat dia istifal. Hak dia lah tu. Tapi bila dia berbaris fathah, dia akan dibaca dengan tebal, tafkhim. Itu dipanggil sifat mendatang, bukan sifat original dia. Itu contoh. Jadi harap semua faham. Baik. Jadi itulah dari segi takrifan tajwid. Jadi apa pula ilmu tajwid? Maka ilmu tajwid itu sudah tentulah ilmu yang berkaitan dengan perbahasan huruf-huruf Al-Quran. Perbahasan berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi, bagaimana nak membaca ataupun mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhrajnya dan diberikan hak serta musahanya. Maka ilmu tajwid ni adalah ilmu yang membincangkan tentang bagaimana nak baca Quran dengan betul. Bahasa mudahnya begitulah. Kalau saya sebut nak mudah faham macam mana nak baca Quran dengan betul. Baik. Kalau ada persoalan, tuan-tuan boleh PM saya ataupun boleh tuliskan di ruangan komen ya. Baik. Jadi hasil daripada pengertian takrif tajwid tadi yang saya sebut tadi tu, maka ada 5 perkara yang perlu diketahui untuk membaca Al-Quran dengan betul dan fasih. Ada 5 perkara yang kita nak kena tahu. Yang ini perlu diketahui, maksud jangan nanti kata yang lain ialah perlu diketahui oleh semua. Bukan hanya kepada orang yang mengajar Quran saja. Bukan hanya kepada pelajar-pelajar yang jurusan Quran dan Sunnah saja. Contohnya contohnya pelajar Quran Sunnah Yusuf. Contohlah, saya mengajar situ. Bukan, tapi dia wajib diketahui oleh semua yang membaca Al-Quran. Termasuklah qari dan qari'ah. Yang ni yang saya nak sebut sebelum nak cakap banyak lagi. Kadang-kadang, minta maaf sebutlah, kadang-kadang ada di kalangan orang yang belajar lagu, tetapi dia tidak mahir dan tidak mengerti lagi tentang soal secara belok tajwid. Tapi saya bukan kata semua, ada sebilangan saja. Maka bila dia bertaranum, dia akan menimbulkan masalah yang lain. So saya sebut sini secara umum, siapa saja yang baca Quran mesti tahu tentang ilmu tajwid ni. Ada 5 rukun, 5 rukun tajwid. Ada 5 rukun tajwid. Yang pertama, bila kita belajar tajwid, pertama kita mesti tahu setiap makhraj bagi huruf hijaiyah. Iaitu setiap huruf hijaiyah ni ada tempat keluar dia. Daripada mana dia keluar, kita kena tahu semua. Pada alif, pada mana dia keluar? Ba, ta, tha, ja, ha, kha. Contoh, da, za, ra, za, sa, sya, sa, da, ta, za. Contoh, pada mana dia keluar? Bukan boleh main sebut je. Ni ramai di masyarakat kita nak sebut. Kadang-kadang ni bukan blame, tapi inilah hakikatnya. Ramai saya sebutkan, ramai yang nak baca Quran bagus tapi tak tahu tentang makhraj huruf. Sedangkan mengetahui makhraj huruf ni adalah perkara pertama sekali dalam belajar tajwid. Maksud kata nak memahirkan diri membaca Al-Quran ialah mesti pertama sekali mestilah boleh tahu ataupun hendaklah tahu daripada mana huruf itu keluar. Bukan main sebut dia, bukan main agak-agak ini keluar ni daripada ni huruf ni
Ain. Bunyi macam dengung-dengung pula kata dia. Keluar pada hidung ain. Salah. Jadi tak nak apa itu, kata orang Perak. Jadi mesti tahu di mana-mana. Itu rukun pertama. Rukun yang kedua, mengetahui segala sifat lazimah yang terdapat pada setiap huruf hijaiyah. Dah lah tadi kena tahu tentang tempat keluar dia. Yang kedua kena tahu sifat dia pula. Dia keluar ni, huruf ni apa karakter dia, kita kata. Macam kita lah. Sifat ni apa macam contoh tebal, nipis. Itu contoh sifat lah. Nanti kita akan bincang. Jadi kena tahu semua sifat huruf. Kalau tidak kita sebut bunyi sama rata je. Adakah huruf ain dengan ha sama bunyinya? Sedangkan mereka satu makhraj, tapi ain dengan ha walaupun satu makhraj, satu martabat makhraj yang sama tengah halkum, tetapi sifat dia berlainan. Baik. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, ini kalau boleh lah tuan-tuan, kalau ada pen, catat dekat apa dia buku, ataupun tuan-tuan boleh tulis terus tulis di komen apa yang saya buat ni. Poin-poin itu tuan-tuan boleh tulis dekat komen kita di sini. Saya baru join beberapa mula dan setiap hari minggu berapa hari. Baik, kita insya-Allah untuk pengetahuan semua ni selingan kita akan insya-Allah buat live ni pada setiap hari. Bermula daripada hari ini sehinggalah tamat PKP insya-Allah. Kalau Ramadan nanti mungkin siaran dia tu lambat sikitlah. Tapi insya-Allah kita akan cuba buat setiap hari. Kita ulang kaji hukum tajwid setiap hari perlahan-lahan lah. Pada jam 9 malam insya-Allah. Baik. Dah dua rukun saya sebut ni. Tuan-tuan boleh tulis dekat ni. Jangan segan-segan. Boleh tulis. Pertama tadi apa? Mengetahui makhraj huruf. Yang kedua, mengetahui sifat huruf hijaiyah. Yang ketiga ialah dia kata mengetahui segala sifat aridah, yakni sifat yang mendatang, yang terhasil daripada pertemuan dua huruf dan sebagainya. Baik, saya sebut tadi lah di awal takrifan tadi, hak dan mustahaknya. Hak itu sifat huruf, mustahaknya itu sifat-sifat yang mendatang. Maksudnya di sini rukun ketiga ialah mengetahui hukum-hukum tajwid seperti izhar, idgham, iqlab, ikhfa dan sebagainya. Maka itu adalah rukun ketiga. Maksudnya ramai orang di sini saya nak sebut, ramai orang silap. Ramai orang silap bila dia baca Quran ataupun dia mula nak belajar tajwid, dia belajar mat dulu. Mat asli, mat lazim, mat far'i. Kemudian dia belajar idgham al-ghunnah, dia belajar ikhfa, dia belajar izhar. Dia belajar benda-benda ranting dulu. Dan dia tinggalkan pokok ataupun dahan yang utama, akar, foundation tajwid itu. Apa dia? Makhraj dengan sifat huruf. Jadi tak lengkap rukun tajwid. Sebab tu bacaan dia tak jadi baik. Bacaan dia tak boleh improve. Sebab dia tak tahu bahawasanya mengetahui sifat dan makhraj huruf itu boleh membuatkan insya-Allah hukum tajwid kita, bacaan kita baik. Baik. Jadi 3 rukun. Tuliskan dekat komen. Jangan segan-segan. Boleh tulis. Pertama tadi mengetahui sifat, mengetahui makhraj huruf. Adakah kita dah tahu? Kedua, sifat huruf, mengetahui sifat huruf. Yang ketiga, mengetahui sifat aridah. Yang kedua tadi sifat lazim, sifat yang asli pada huruf. Yang ini sifat yang mendatang, hukum-hukum tajwid. Dan keempat, rukun yang keempat, ini nak sebut juga, memperbanyakkan latihan membaca. Bila nak belajar tajwid, bila kita dah belajar makhraj huruf, belajar sifat huruf, belajar hukum-hukum tajwid yang lain, maka kita kena selalu praktis. Tak boleh sekali belajar kita dah pandai, tak. Siapa saja cuba tanyalah. Hatta syekh-syekh besar sekalipun, mereka masih lagi dan tetap berlatih bacaan, memperdengarkan bacaan kepada guru. Jadi itu dia, mesti banyak latihan. Macam mana orang nak bertaranum, banyak latihan. Saya tengok hari 2 ni semua bakat ambil taranum challenge. So orang putih pun dah bunyi semacam lah kan. Why not tuan-tuan buat pula tajwid challenge? Sebab itu lebih utama untuk orang awam. Boleh taranum challenge tu bagus, tetapi seperti mana kita buat untuk taranum,
tajwid juga jangan lupa. Kadang-kadang kita duk berlatih ni. Saya sebagai seorang qari pun kadang-kadang tengok benda tu berlaku dalam masyarakat. Kita banyak berlatih lagu saja kadang-kadang. Lupa tajwid tu. Kena berlatih baca dengan baik. Memperbanyakkan latihan membaca. Dan yang kelima, rukun yang kelima ialah mengambil bacaan iaitu bertalaqi daripada guru yang mutqin. Yang ini penting. Daripada semua-semua tadi tu, lepas kita dah belajar makhraj huruf, sifat huruf, hukum-hukum tajwid, kita dah banyakkan latihan. Dan yang paling penting sekali adalah kita mesti ambil ataupun belajar bacaan, talaqi bacaan kita daripada guru yang mutqin. Guru yang mutqin ni apa? Guru yang mahir, guru yang bacaannya diiktiraf memang baik. Jadi bagaimana kita nak tahu guru tu mutqin ke tidak? Adakah kita tengok dia seorang guru kafar, dah tentu dia mutqin? Ataupun dia masuk musabaqah Johan kebangsaan antarabangsa, Johan daerah, Johan sebagainya, mutqin. Saya nak sebut sini mutqin bukan terletak pada gelaran. Ini nak sebut agak sensitif. Tak semestinya orang tu popular, tak semestinya orang tu dikenali ramai maka dia mutqin. Kan? Sebab mutqin ini indikator utama dia ialah bacaan dia sendiri, bacaan guru tu sendiri. Ini saya nak sebut. Bagus ni yang tulis ni, terima kasih banyak. Sebab bila tulis baru kita ingat. Kalau kita dengar je kadang-kadang tak ingat. Jangan malas menulis. Tulis, Tuhan bagi nikmat tangan boleh menulis, tulis lagi mana boleh tulis. Jadi guru mutqin ni kita kena tengok bacaan dia dulu. Kalau dia baca tak pernah betul, maka mungkin dia belum sampai tahap mutqin lagi. Ini bukan saya mengatur orang apa, samalah, ni benda ni untuk peringatan diri saya sama. Jadi kita nak ambil bacaan ni daripada orang yang mutqin, yang mana bacaan itu yang lebih baik lagi kalau boleh dia bersanad ataupun kita panggil dia bertalaqi juga dengan guru yang mu'tabar. Bacaannya diiktiraf. Dan ciri-ciri mutqin juga ialah selain daripada dia alim dalam bacaan, dia juga alim tentang hukum-hukum tajwid ataupun hukum nazari kita panggil, aspek nazari. Dia tajwid ni ada dua tuan-tuan. Yang ni kena ingat juga. Pertama, tajwid amali, bacaan. Itu aspek praktikal. Yang kedua, aspek nazari. Jadi guru mutqin ni dia menguasai dua benda. Dua-dua ni dia tak boleh satu je. Dia tak boleh tahu baca saja tapi tanya hukum tak tahu. Jadi dia tak berapa nak kemas lagi. Ataupun ada juga ramai yang ini ramai dah sebut, dah maaf sebut. Ramai yang mutqin bab apa? Bab nazari ataupun bab praktik, bab teori. Ini hukum apa? Ni hukum ni tarqiq, tafkhim, idghamul gunnah, wajibul gunnah, idghamul tamathilai. Semua dia ingat, dia hafal. Kan? Tapi bila suruh baca praktikal fail, kantoi. Suruh baca gunnah tak cukup, tebal tak cukup. Sembang je kata orang. Jadi nak ambil bacaan, nak belajar mesti daripada guru yang kalau boleh mahir dua-dua benda ni. Kan? Barulah kita akan dapat hasilnya. Jadi kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, saya terjemahkan je, saya baca terjemahannya. Rukun-rukunnya ialah mengetahui segala makhraj, sifat-sifatnya dan setiap hukum yang datang. Demikian juga memperbanyakkan latihan dan mengambilnya daripada mulut mereka yang mahir mengenainya. Inilah 5 yang nyata, 5 rukun. Jadi 5 ni bukan saya reka lah. Jadi memang ulama sebut di sini. Baik. Jadi kita nak bincang pula. Baik, sekarang ni jelas Alhamdulillah. Terima kasih Norin Muhammad Nur yang sudi tulis. Okey. Baik Jacob. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay, teruskan sharing. Share apa yang kita buat ni. Share di page anda. Jadi semoga dengan itu mudah-mudahan orang lain pun dapat dengar juga, dapat tengok juga, insya-Allah. Baik. Hukum belajar tajwid ni apa? Kita tak nak berbicara lama sangat, kita nak bagi peluang pada tuan-tuan dan puan untuk
bersama dengan mungkin live-live yang dibuat oleh asatiza yang lain. So saya ambil keputusan untuk buat live tidak lebih daripada sejam insya-Allah. Tidak lebih daripada sejam insya-Allah. Baik. Hukum belajar ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid. Hukum nak belajar ilmu tajwid itu apa? Disebut di sini hukum belajar ilmu tajwid. Tulis dekat komen, no problem. Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya bukan sesuatu kefarduan yang mesti bagi setiap individu muslim. Itu yang asal. Tetapi beramal dengannya fardu ain. Beramal dengannya fardu ain. Maksudnya mempraktikkan bacaan yang betul mengikut lunas tajwid, itu adalah wajib. Fardu ain bagi setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. Manakala nak belajar yang apa yang kita nak bawa dalam sesi santai PKP ini, yang ini semua fardu kifayah. Adapun ingkar terhadapnya, ingkar terhadap kefarduan ini, maksudnya kalau kita kata tak wajib baca tajwid dengan baca Quran dengan tajwid ni, baca surat khabar pun tak apalah. Mana ada wajib, mana ada dalil, kata dia. Maka di sini ingkar terhadap fardu ain ini, maka hukumnya adalah kafir mengikut apa yang ditulis di sinilah dalam pengarang ini. Maksudnya dia sengaja membaca ataupun beriktikad dengan baca tajwid itu tidak wajib. Dia kata sunat ataupun hanya harus, maka tidak boleh. Fardu ain. Okey. Baik. Cuma persoalan saya pada tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi tentang dalil-dalil lah, mungkin dalil-dalil ni kita kena tahu juga macam mana kita nak kata dia wajib. Kenapa ulama kata wajib? Baik. Beramal dengan tajwid yang betul tu wajib. Betul lah, kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran juga. Kita buka Al-Quran. Kita nak baca, maksud dalam tiga kata lain, nak sebut dengan betul itu wajib. Dari segi sifat makhrajnya, panjang pendeknya, itu wajib. Adakah kita boleh sampai kepada maksud membaca dengan betul itu tanpa belajar ilmu tajwid? Ada tak di sini siapa-siapa yang boleh baca Quran terus tanpa belajar ilmu tajwid? Maksudnya dia tak payah belajar. Contohnya mat asli, panjang 2 harakat. Dia buka Quran terus boleh baca. Ada tak? Ada. Ataupun orang tu dia buka Al-Quran, dia boleh sebut terus dengan betul. Orang Melayu lah khususnya, boleh macam tu. Asalnya tak boleh, ramai yang tak boleh macam tu. Jadi bila tak boleh begitu, maka dah jadi wajib untuk kita belajar ilmu tajwid tu sekali lah. Sebab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi apa yang ma la yatimmu bihi, ma la yatimul wajib illa bihi, apa yang tidak boleh menyempurnakan suatu kewajipan kecuali dengannya juga, dan dengan wasilah itu, dengan wasilah satu benda ni, fahuwa wajib, maka benda tu pun jadi wajib sekali. Jadi kita tak boleh menyempurnakan kewajipan membaca Al-Quran tu dengan betul tanpa kita mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu. Maka belajar tajwid tu pun jadi wajib sekali. Itu kaedah fiqhiyah. Jadi kita kena tahu lah tu. Jadi maksudnya bukan tak ada point kita tak belajar tajwid. Sebab tambah lagi kita ni yang berbangsa bukan Arab. Kenapa agaknya belajar ilmu tajwid ni tak jadi fardu kita panggil fardu ain. Bertajwid itu fardu ain, tetapi belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Sebabnya ialah, saya boleh sebut secara ringkas lah. Sebab ilmu ini dia datang kemudian. Ilmu tajwid ini datang kemudian bila Islam tersebar, Al-Quran dibaca oleh orang ajam yang bukan Arab, yang bukan fasih, maka berlakulah kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Maka sebab itulah ulama menyusun ilmu tajwid ini berdasarkan bacaan diambil daripada baginda SAW. Jadi sebagai wasilah untuk sampai kepada bacaan yang betul. Akan tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, radhiyallahu anhum, ilmu tajwid ni tak ada lagi.
Ilmu tajwid tak ada lagi pada zaman Nabi. Disiplin ilmu tu tak ada lagi. Dia muncul kemudian. Dia bukan sesuatu yang terdahulu ada. Yang ada bacaan Nabi secara bertajwid tu ada, memang ada. Sebab tajwid tu muncul daripada bacaan Nabi. Ilmu tajwid tu muncul daripada bacaan Nabi, bukan daripada rekaan ulama, bukan. Jadi kalau kita kata fardu ain ni macam solat kan. Jadi solat ni adalah satu kefarduan yang memang telah muncul sejak awal kedatangan Islam lagi. Contohnya Islam mewajibkan umatnya solat. Hukumnya fardu ain ke atas semua. Dan hukuman itu ataupun hukum fardu ain itu adalah wajib, tidak berat kepada semua orang. Tidak sesuatu yang pelik, kerana memang dia difardukan sejak awal lagi. Tetapi kalau kita kata ilmu tajwid itu asalnya adalah fardu ain, ilmu tajwid itu fardu ain, maka dia tidak menepati kaedah tadi. Dia agak pelik lah. Macam mana kita kata fardu ain sedangkan zaman dulu tak ada lagi ilmu itu. Semua ilmu yang datang kemudian semuanya hukumnya fardu kifayah. Ilmu-ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu apa segala ilmu lah yang kita belajar hari ini, semuanya fardu kifayah. Wasilah sebenarnya, dia adalah ilmu wasilah, ilmu alat untuk kita panggil ilmu agama yang untuk sampai kepada maksud yang agama nak. Contohnya ilmu faraid, fardu kifayah. Kalau fardu ain semua orang kena belajar, kan? Kenapa adanya ilmu faraid? Kerana nak sampai kepada wasilah, pembagian harta yang seperti mana disuruh dalam Al-Quran oleh Allah. Maka di situ timbulnya ilmu faraid. Ilmu fiqh, ilmu tafsir. Kenapa belajar ilmu tafsir itu satu fardu kifayah? Kenapa fardu kifayah? Sebab untuk sampai kepada maksud yang dikehendaki Al-Quran, maka kita memerlukan satu ilmu, disiplin ilmu untuk memahami dia, sampai kepada maksud apa yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi dia wasilah. Baik. Tuan-tuan perempuan, alhamdulillah. Okey. Jadi itu adalah hukum belajar. Jadi tak ada orang yang sebenarnya terlepas daripada belajar tajwid, melainkan orang tu memang aslinya dah boleh baca Quran dengan baik. Ada juga kadang-kadang tapi gifted. Saya sebut ni janganlah pula tuan-tuan kerat saya punya video pula rata-rata kan. Ada orang yang lahir-lahir kemudian dia membesar dalam suasana yang mungkin Qurani, keluarga dia membaca Quran dengan baik. Dia dengar mak ayah dia baca dengan baik, memang dia ikut-ikut, memang sejak kecil lagi dia baca Quran memang betul. Bila tanya dia hukum apa, dia tak tahu. Ada orang macam tu. Tak salah pun sebenarnya, tapi masalahnya adalah bila nak mengajar orang, dia masalah sikit sebab dia tak tahu ilmu tajwid tu. Jadi adakah dia berdosa tak tahu ilmu tajwid kalau dia dibesarkan macam orang Arab kan? Kalau anak syekh besar-besar contohnya. Tapi sekarang ni saya tengok tak ada orang. Kita tengok tak ada orang yang tak belajar ilmu tajwid. Semua belajar. Orang Arab pun belajar. Tapi kalau adalah keadaan begitu, seorang yang dibesarkan contohnya dalam keluarga yang memang baca Quran dengan baik, keluarga dia semua ahli Quran, dan dia membesarkan keadaan itu, dia tak tahu pun, dan mak ayah dia pun suruh dia follow bacaan aja. Dia bila besar baru dia tahu itu ilmu tajwid. Jadi begitu keadaannya. Baik. Jadi itu adalah kita panggil sebagai hukum. Jadi kena jelas, kena faham. Hukum belajar tajwid itu, hukum belajar ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, dan hukum mentajwidkan Al-Quran itu adalah fardu ain. Jadi siapa-siapa yang tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik, maka hendaklah dia mempelajari ilmu tajwid. Okey? Baik. Ketiga, apakah dalil yang menunjukkan ilmu tajwid ini wajib ataupun fardu ain ke atas seseorang qari itu? Yang pertama kita tengok dalil naqli, dalil daripada Al-Quran. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Surahul Azim. Daripada surah Al-Muzammil ayat 4. Ini dalil yang pertama. Dalam Islam ni bila kita kata fardu ataupun wajib, mesti datang dengan dalil. Jumpa orang bahas tentang ilmu tarannum baru ni kan, orang kata ilmu ni haram ke tak haram ke, bid'ah ke tak bid'ah, harus ke, mesti ada dalil. Bukan boleh main ikut hawa nafsu je kan. Jadi baca tajwid sama juga. Bertajwid itu fardu ain datang daripada dalil yang pertama, warattilil Qur'ana tartila, daripada surah Al-Muzammil ayat keempat. Dan bacalah olehmu akan Al-Quran itu secara tartil,
secara tartil. Tartil, pernah Sayyidina Ali ditanya, apa itu tartil? Jawab Sayyidina Ali adalah tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil maksudnya mentajwidkan huruf tadi itu, memperelokkan bacaan, memberikan hak serta mustahaknya. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat berhenti. Wuquf, berhenti, maksudnya itu adalah tartil. Maksud kita baca Quran ni mesti bertajwid dan mengetahui tempat berhenti. Itu dalil pertama. Saya tak naklah ulas secara terlalu mendalam. Mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yuqra'a al-Qur'anu ghaddan kama unzila. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai akan hambanya yang membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ia diturunkan. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Al-Quran diturunkan dengan bacaan yang mutawatir daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengambilnya daripada Jibril AS, bertalaqi dengan Jibril. Bukan Nabi reka sendiri bacaan. Dan Jibril AS bertalaqi dengan siapa? Ambil daripada siapa bacaan? Daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu. Dan yang ketiga dalilnya adalah sepakat ulama sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in lagi hingga ke hari ini menegaskan bahawa kewajipan membaca Al-Quran itu mestilah secara bertajwid. Tak ada ulama yang ingkar lagi. Sepakat ulama berdulu sampai ke Lani. Kalau ada orang tiba-tiba muncul kata tajwid ni tak wajib, sebagainya, dia seorang yang kata, semua ulama lain semua kata wajib, maka kena cek sikit lah tu, ada masalah kan? Jadi kita kata di sini ni 3 dalil. Banyak lagi dalil sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tajwid, tuan-tuan boleh bahaskan lah bagaimana ada pernah ketika sahabat Rasulullah SAW bercanggah bacaan di antara mereka. Maka yang seorang ni kata, bukan macam ni aku belajar daripada Nabi SAW. Seorang lagi kata bukan macam tu juga. Jadi merujuklah mereka kepada Nabi Muhammad SAW tentang bacaan mana yang betul. Kalaulah tajwid ini tidak wajib, bertajwid itu tidak wajib, maka dibacanya saja macam mana yang mereka nak. Tetapi semua bacaan dirujuk, semua bacaan Al-Quran dirujuk kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga sentiasa merujuk bacaan baginda kepada Jibril AS. Jadi itu antara dalil kewajipan ilmu tajwid. Apakah perbincangan yang ada dalam ilmu tajwid ni? Apa pula fadilat? Apa pula fadilat belajar ilmu tajwid? Dan siapa penyusun ilmu tajwid? Kan? Kita nak tahu juga tu. Siapa yang menyusun ilmu tajwid? Apa fadilat? Dan apakah tumpuan perbincangan ilmu tajwid? Nak tahu sekarang ke? Saya ingat kita save untuk esok malam. Jadi insya-Allah esok malam jumpa lagi. Relax. Slow-slow. Tak ke mana kan? Jadi biar sedikit rasa selamat, kan? Biar perlahan rasa selamat. Baik, sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan, ada benda yang muskilan, boleh tinggalkan pesanan dekat inbox kami insya-Allah di Akademi, page Akademi Quran Ar-Rayyan, insya-Allah. Dan malam esok kita akan kembali insya-Allah untuk membincangkan lagi apakah perbincangan ilmu tajwid, apa yang dibincangkan, kemudian apa fadilat dia, dan siapa yang menyusun ilmu tajwid. Dan juga kita akan bincangkanlah lagi beberapa perkara yang lain yang penting sebagai foundation ataupun mukaddimah, gambaran awal terhadap ilmu tajwid ini. Okey. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Mari kita akhiri halaqah ataupun santai PKP kita ini dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.